Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Spotify. Tengah ambil mood balik ni. Ambil mood balik. Gila sial. Lama. Okay, let's go. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap, Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap, Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap, Maaf Cakap Podcast. Serah. Maaf Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Maaf Cakap Podcast. Saya Aizat Yusof. Saya Hakim Mukri. Saya Ali Gaban. Saya Hilal Fazil. Bertemu lagi kita di episod yang seterusnya setelah sekian lama kita cuti. Cuti lama Ialah benda yang tak dapat dielakkan, iaitu sebenarnya tak ada dia kalau dalam tengok kita punya sequence dalam YouTube ataupun yang mana-mana pun tak nampak pun macam kita cuti lama. Sebab kita ada simpanan. Kita feel sendiri ni. kita ada bekal sebenarnya. Sebabnya ialah setiap kali recorded ni, kalau korang perasan pun bila korang dengar benda tu pun dah lewat macam kadang-kadang macam ada lewat seminggu punya ke kan. Ada, Sebab kita ialah apa, memang ada bekal lah. Paling tidak 3 episod ke depan, 4 episod ke depan. Tu yang kadang-kadang pasal isu semasa tu pun dah terlepas dah. Tertinggal tertinggal ke belakang. Lebih kepada unboxing lah. Terkejut sendiri lah. Yalah, macam hari ni pun kita pun nak bagi tahu juga apa, alhamdulillah kita punya masjid di negeri Johor telah dibenarkan beroperasi. Betul. Maknanya syaratnya adalah 40 orang. Aku ingat kan macam dulu juga semayang jemaah adalah 40 orang, tapi semayang Jumaat open mengikut pendaftaran. Yalah, penuh masjid habislah stop kan. Cuma sekali aku baca-baca, rupanya 40 orang semua sekali. Tak kisahlah semayang jemaah ataupun semayang Jumaat. Tadi aku tengok ada Jakim keluarkan macam statistik. Zuhur, subuh sampai Isyak. Tapi sikit je. Oh ya. 12 orang, 8 orang. Aduh, tapi dalam Pedih dalam, itulah kita terima lagi kad tu dalam Facebook kemarin lagi. Pasar boleh buka, masjid tak boleh buka. Itu dia masjid kosong. Kimak tu. Subuh 5 orang. sebabnya apa, satu lagi yang boleh buka pun terpilih juga yang aku aku baca pun dia kata ada masjid-masjid yang terpilih, tak semua masjid dibenarkan buka. Itu ialah yang dia itu adalah aku ingat dia siap dah masjid semua buka dan ada tambahan lebih kurang 200 surau tu untuk sembahyang Jumaat juga. untuk semua saja okey. Negeri Johor saja Alam. Untuk negeri Johor saja. Yalah, kita dapat surat pun Kurnia Johor kan? Sultan. Yalah, maksudnya ada tak negeri lain yang mengikut sama ke tak ada, belum tahu lagi Tak tahu lagi. dia cerita kalau kau nak tahu. Contoh kau dapat maklum mesti dalam grup kan. Grup Kau ada tak grup WhatsApp yang duduk geng-geng Selangor ke apa? tak ada. Tak ada. Macam aku ada, yalah, aku duduk dalam grup aku punya geng-geng alumni madrasah. Ucap tahniah. Bukan, dapat juga. Kadang-kadang aku dapat juga yang Selangor. Dia orang dah dapat. Yalah, ada yang Melaka. Dia orang dah. Dia orang masing-masing bertugas juga. Ada yang imam apa semua.
Jadi bila ada announcement, macam kita dapat surat tu kan. Oh. Macam kau dapat tadi dalam grup TSM kan, Sarul Sarul Up. punya grup Macam aku dapat dalam grup geng-geng imam. Geng imam yang sebenarnya geng imam tu ya apa yang aku nampak lah. Geng imam tu keluar dulu, lepas tu tutup baru Sarul. Maknanya fight lah. Maknanya imam dapat dulu, ngam lah. Sarul level-level imam lah. Maknanya laju jugalah Sarul dapat. Betul. Jadi sebab Sarul level imam Saya laju aku tengok mula aku tengok dalam grup imam, lepas tu aku tengok Sarul TSM punya notification pun naik. Aku tengok Sarul dah up. Sarul laju sebab dia pernah ikut tabligh tu. Yalah. Alhamdulillah. Dia pernah claim aku Ikut tabligh. Jadi yalah kadang-kadang aku dapat dekat grup Selangor macam itu juga kan, surat-surat macam itu, maknanya daripada Selangor. Majalah Agama Selangor. Tak, yang untuk PKP ni Aku yang rasa first negeri KL dah jalan dah hari tu lagi. Oh ya. KL dah jalan dah. Tak silap aku lah, sebab ada member aku dah up dah, dia kena masuk bertugas. Aku ingatkan Johor saja, dan Johor dah yang pertama. Tak lah. Tidak. Yalah. Tapi Alhamdulillah lah. Sebenarnya yalah tadi kita cerita kenapa kita lama tu, sebenarnya yalah baru-baru ni aku pun yalah hari tu Ijat dah gelang merah, aku pula kena gelang merah. Yalah kita dapat yalah kita di sini mengalami situasi di mana sampai wujud satu kluster kluster Pulau 55 yang aku pun terlibat samalah. Yang maknanya bukannya kontak rapat, maknanya yalah nama naik lah senang cerita kan. Jadinya dipetik, bila dipetik nama satu family kan, jadinya pakai gelang merah 10 hari lah macam biasa. Alhamdulillah selesai semalam potong. Jadi hari ni kita terus siaran lah. Okay. Takut babe tengok Ali tiba-tiba gelang merah. Kau rumah eksperimen. Yalah sebab dia kan dia serta mata kan, serta mata kan. Macam mana dengan keadaan yang lain ni? Tak keluar baru sekarang ada baru 2. Tadi pun rumah aku bawa balik daripada Keluang, ambil yang discharge dari sana. Ada yang discharge ambil dari sana. Lepas tu sekarang kita ada mengalami isu, ada yang baby dah negatif kan. Jadi mak dia masih positif. Macam mana nak ambil? Kena stay sama je. Jadi kita dah urus. Tu saya kata sebenarnya dalam apa yang aku nampak COVID ni lebih kepada management lah. Ali jangan main gitar Ali. Apa tu kita lebih kepada management nak bagi tally lah. Siapa nak, kalau kata budak balik siapa nak jadi kalau kata budak 8 orang nak balik kan, kau 2 orang pun pening kan, tu lah 8 bayangkan dengan yalah baby negatif, mak pula positifnya baby. Jadinya kita dah bincang hospital, ada serentak lah keluar. Maknanya pusat hospital sanggup tahan budak-budak tu dulu untuk dekat ward lah. Kuarantin kat ward lah. Mungkin dia orang sekitar dalam 23 ni berapa bulan, dalam seminggu lagi seminggu ataupun 4-5 hari lagi kot discharge kot semua. Alhamdulillah lah tak ada apa. Cuma ada seorang je yang ICU. Seorang je lah. Tapi tak kritikal pun, tapi dia ICU lah, masuk dalam jaga-jaga, ada mengalami sesak nafas. Itu muda tu? Muda. Itu je lah. Yang lain tak ada apa. Family kau? Alhamdulillah semua sihat. Semua okey. Apakah kau tinggal rumah je? Tak ada. Ada hari tu dia balik sekejap, lepas tu kena angkut pergi. Kena Permai. Alright. Tak ada excuse lah. Tak ada apa-apa lah semuanya. Tak ada apa. Semalam aku dah cakap dengan Ali, macam mana kalau tiba-tiba orang yang dekat hospital Permai tu ngaku, saya kena COVID. Macam mana? Orang yang menetap, betul-betul menetap. Okay. Saya kena COVID. Awak doktor ke? Dah gila. Takkanlah. Sebab kat sana memang yalah hospital Permai. Tak, itu tak apa. Ada yang menjerit, saya lah COVID. Memang ada sebenarnya. Semua kat sana banyak sebenarnya back story. Kau kena tanya yang jaga sana lah. Macam itu adik ipar aku, dia memang yalah ada bertugas kat sana kan. Dia kata ada setiap kali dia nak lalu buat apa tu, dia memang kena standby duit RM1. Kena pau dia ada tukang pau. Betul lah. Betul lah. Dari elok sampai ke tak elok, ngepau. Tangan keluar ke sini? Yalah biasalah kan. Keluar tangan.
Kau sini jap. Day. Dosen. Tak ada. Kalau aku check ada, kau ambil semua. Itu tak sekolah lah sial. Itu mapau saya kat bas. Bus stand banyak saya. Stesen bas. Mungkin dia tu kat dalam. Dia kat dalam. Dah sampai masa kan. Orang nyumpah dia biol ke dalam dia. Aku check kalau ada semua aku ambil sial lah. Sial. Tapi bagus juga. Minta sikit je. Minta Tak payah sikit kau je. pergi check terus kau dapat semua. Tapi bagus dia tak tamak. Dia nak RM10. Ui, dalam isu ni pun ada tak tamak Tapi tak tamak dia, kau panggil geng kau semua, bampak ramai. Pernah kena geng-geng aku lah. Kena kat Pontian lah. Kau kena pau ke? Tapi bukan aku lah. Member aku kan sampai dia panggil, mana kau? Sini kumpul. Balik sekolah asrama. Lepas tu dia Ni orang luar Kau budak sekolah ke? Orang besar. Yalah, orang luar. dia cakap nak bas stand. Cerita dia biasa, semua sama. Aku baru keluar penjara. Aku nak balik kampung, tak ada duit. Ui. Kau kumpul RM100. Berapa ramai saya member aku masuk kena. RM100 kena collect. Lepas tu member aku nak balik Johor semua. Nak naik bas Pontian pergi Johor kan. Sama-sama naik bas. Lah. Berbual. Member dah seram juga sebenarnya. Seram, tapi macam mana dah satu bas. Habis dia tak pau kat dalam bas lagi. Tak, tapi cukup lah. ada lepas tu jumpa lagi. Kena lagi. Alah. Memang kerja dia pau situ je. Tapi dia tak kenal kau. Padahal dia dah pau kau. Dia bukan tak kenal kau, dia buat-buat tak kenal lah. Mungkin aku rasa mungkin dah ramai sangat dia pau kan. Sampai kau pun dia tak perasan. Kalau Ni kau dah pau cakap belum Ni dah pau ke belum ambil je lah. Ambil je lagi. Macam gitu Bang, saya jadi aku tak ingat batang lagi. Tapi bagus lah dari segi diminta duit tu. Yelah, one side nampak zalim. Tapi bila dia minta cukup RM1 kan, dia kumpul ramai-ramai. Dia bagus lah. Dia tak nak lah Dia tak tagak ambil semua Dia tak tagak seorang. Dia tahu benda tu beban kat seorang. Dia kumpulkan. Yelah, kalau kata dapat 20 orang RM20. Daripada dia pause seorang RM20. Kalau budak tu kan RM20. Dia pergi kemanusiaan tu Ada jugalah. Dia lain yang kaki pau punya perangai. Sebab aku pernah dulu dekat bandar. Aku berjalan. Lepas tu ada budak nak pau aku. Dia kata, dia panggil aku, kau sini jap. Aku pun datang. Dia datang, lepas tu dia kata, adik aku ni kena pukul sekarang kat hospital teruk. Sekarang ni aku tengah cari siapa yang pukul dia. Kan? Aku dengan muka selenga kan. Okey. Lepas sekarang ni budak adik aku cakap muka dia igang-igang kau. Haram jadak. Cakap dengan muka macam gini punya toya pun kau kata pukul orang. Kan? Lepas tu dia kata tak okey, kau tak percaya je. Aku telefon adik aku. Jadi dia keluarkan handphone dia. Alamak, bateri habis pula. Keluarkan handphone kau. Kan? Kau dia nak pau kredit kau. Bukan dia nak pau kredit aku, dia nak pau handphone. Senang cerita. Aku cakap aku tak ada handphone lah kan. Tak ada handphone. Tak ada lah, keluarkan lah. Sekejap lah, aku nak telefon ni. Sebab memang muka-muka kau ni. Tidak aku tarik kau je kan. Itu. Kebetulan member aku Budak pang. Memang dia jalan dengan budak-budak yang memang kaki pacak punya rambut kan. Dia lalu situ. Ni bandar ni, kat bandar. Dekat Jantas CS kan. Situ lah pot dia pun. Lepas tu dia nasib baik member aku tu tegur. Jad, kenapa Jad? Pek. Aku pun gambar. Takut lega. Aku punya gambar aku kaiting kan. Terus macam pacak juga. Terus macam mohawk juga. Maknanya tadi kau rasa kecil je berada tu kan. Sekali berada kau datang. Aku fikir siapa siapa nak backup aku ni. Memang kena pau kan. Kebetulan betul lah. Jadi member aku datang. Dengar memang dress up dia macam itu kan. Memang kena lah. Cakap kau Pek, sini Pek ni member budak ni. Dia kata adik dia kena pukul. Member aku nak datang. Tak apa, aku gerak lu lah. Wah, betul. Memang kerja nak pau lah. Pau lah biasa lah. Kau jangan layan je orang macam ni. Boleh lari kau lari. Maknanya memang kau datang tu ya dengan dress up. Orang kata siap sedia lah. Bukannya seorang, beramai. Yelah, siap sedia untuk turun ke medan perang tu. Kau dengar masa tu tengah naik lah. Skinhead punk kan. Yelah. Jadi memang dengan golongan-golongan dia tengah berjalan. Aku tak pernah pun rasa kena pau. Tapi member aku kena cedok. Sebab kau badan kau tu. Tak, member aku kena cedok kat depan McD. Koyak. Aku on the way. Aku cakap member aku dah terbaring nasihat kat depan McD. Alamak. Aku cakap bangun Bal. Bangun Bal. Dia berdarah ha. Aku pergi pada seni kan ada budak pang Abang Madil. Panggil dia, pergi food court, cari budak. Berkicap budak. Alamak. Tapi sana memang aku koyak kening. Dia tak kata nak settle ke nak return? Tak dia cakap, bang tolong bang ni member kena pau depan McD. Dah melepek member aku kan. Mana budak tu?
member cakap budak ni pergi food court dulu cari. Kalau kau ingat food court CS kan dia open, lepas tu ada yang lepak luar. Kat luar tu terbaring. Kat luar. Kat luar tu terbaring. Food court CS dekat wayang kan? Tu atas sekali dekat snooker tu. Sial lah. Aku kalau jumpa, sebab apa Li? Dia cakap dengan aku, kau duduk mana? Aku cakap aku duduk Lakin. Dia dah ada door. Lepas tu dia kata dia duduk Majidi. Padahal seorang tu aku kenal, dia duduk flat Lakin. Lagi dia kata dia duduk Majidi. Sebab Majidi macam kuat sikit lah nama kan. Aku cakap aku ada kenal juga budak-budak Majidi. Aku pun gegar je kan? Tapi terasa kecil lah seorang Li. Seorang bawa RM2. Bawa RM2 dulu pergi Bandung. Yalah, dulu jalan asal lepas Taman Bas. Yes. Makan sikit lah makan sikit, dapat cuci mata. Makan McD RM5. Nak berjalan. Aku dulu tahap kalau jalan dengan member aku ni, orang tinggal air kat atas meja McD tu, ambil minum, pang habis. Kita pang habis. Gila babi ni. Apai lu sial lah pai. Lebih pang kau ni daripada pang ni. Gila, kita pang kan sampah kan. Kan tak ada. Jadi kita minum je air itu kan. Ni ada air. Dia lalu kat situ dia. Ada lagi? Ada, minum. Biasa. Nak beli mahal kan. Sama level kau dah minum kan. Nasib baik tak ada COVID dah, takut juga kan. COVID dah tu. Yelah zaman satu lagi pun air macam ni baru lagi lah. Satu lagi jenis memang banyak kan. Kalau kata air liur ada, kalau kata sedut kan, kadang-kadang ada hujung tu kan termasuk balik. Alah, tak mengubah rasa lah. Tak mengubah rasa. Masih lagi mutlak rasa kan, lah. air mutlak kan. Rasa lagi lah. Orang kata Coca-Cola tu kalau rasa dah air liur je, bye-bye lah kan. Buang lah. Aku rasa gas itu dia ada jadi lagi rasa. Macam kadang sedut jadi air liur kan. Jadi tapi halal pau ni dia jadi fenomena dulu kan. Tapi sekarang macam tak ada lah. Tak, masalahnya McD je. Mana? McD ni. Yang lain tak mau ambil. Nak ambil McD. Yalah kalau kelas lah, ada kelas. Kita pun milih juga sampah tu. Sampah tu pun kita milih juga. Air yang gantung-gantung muka tak nak ambil kan. Tak apa. Sebab apa kan? Dia dalam cawan, tak nampak sangat lah air dia, keadaan dalam tu. Kalau yang jenis yang ikat tu, kita dah nampak ada berkedak. Berapa hari pun kita dapat tangkapnya. Air jenis bawah. Yang dah berkulat kat atas kau tak boleh. Ni dah lama dah ni. Dia jadi tapai lah. Belakang dah jadi tapai. Takkan nak kaut kan. Sial lah. Clear kan yang atas. Minum bawah. Aku ada satu kali kena pau juga kat sekolah. Sebab jalan ke nak sekolah SAB aku tu ada jalan hutan tau. Tahu. Jalan hutan kan. Tahu. Jalan hutan budak-budak yang lalu hutan bandar tu kan. Hutan bandar. Lepas tu dia nak tembus, kita dah tak payah pusing jauh exercise. Tahu. Kan dekat ni yang lalu depan zebra line tu. PBSM tu PBSM. Bukan. Satu ambulan sapi merah. Bukan ni. Kalau cerita daripada RTM tu turun. Lepas tu hutan bandar belah kiri kan. Lepas tu exercise ada zebra line dekat bus stand hutan bandar tu. Kalau tidak kita kena lalu situ jauh. Jadi kat tengah tu nak sampai ke traffic light, dia ada jalan hutan. Jadi aku lalu situ, budak-budak exercise senior lah. Jadi dia orang, aku tengok asal macam beratur ni kan. Rupanya dah kena pau seorang-seorang. Kau tak sempat reverse? Aku jalan je sebab aku tengok seorang tu aku kenal yang ngepau tu kan. Jadi kita tengok Jad nama dia pun Jad juga. Jad jalan lah Jad. Silakan jalan je lah aku. Yang lain dah kena pau. Dah. Yang depan aku semua dah kena. Dengan budak exercise buat duit. Jadi dia tengok aku, mungkin satu dia duduk kampung custom kan. Aku laki. Sebelah. Jad satu seorang. Yalah, jalan lah Jad. Dia dulu kalau time sekolah mesti ada kaki dengan pau. Lepas tu kalau tak berhati, sekolah ni riot dengan sekolah ni. Itu biasa lah. Gaduh. Return. Lepas yalah, kita ada pengalaman kena pau juga. Tapi lepas aku dah kerja kan, aku ada perasan orang yang kena pau. Dan aku tahu modus branding kau memang sebenarnya nak pau. Macam aku kerja kat aku pernah alisan kat sana. Ada budak ni jalan dengan member dia, budak nerd dah. Kan? Yang kita tahu kan budak nerd. Lepas tu tiba-tiba kat belakang dia budak yang jenis style ada, bukan style lah, kira macam makrib sikit kan. Yang makrib sikit kan. Lepas tu datang tiba-tiba
peluk belakang dia, badan dia gini kan, berbual. Ni. Lepas tu budak tu pun macam takut-takut lah. Aku daripada sini aku ikut dia ni. Terus aku tarik bau dia kan. Kau San, kau nak pau dia apa? Aku dah sebab aku dah tahu modus operandi dia. Betul lah kau. Taklah ni kawan saya. Betul ni kawan kau. Tak bang. Kau jangan nak bohong aku lah kau belah. Geram betul aku. Yelah, dulu yelah kita kadang-kadang mengharap bantuan juga kan. Tapi bila kita dah sampai masa kita pula mengulur bantuan. Dia cerita macam ni. Itu pengalaman kau kan. Ni cerita pengalaman budak madrasah pula macam mana perangi game pau ni. Babe. Kita orang luar pau ni dah orang luar. Okay. Tapi kau kena ingat budak madrasah, kita tak ada main macam korang tingkatan 4 semua, tingkatan 5 semua. Kita orang tak ada. Satu sekolah ke? Kita orang daripada umur tingkatan 1 sampai umur 30-an. Semua ada dalam satu madrasah. Okay. Sebabnya kau kena ingat yang belajar hafiz ada yang ambil masa 5 tahun, 6 tahun, ada yang 3 tahun. Dia tak ada satu standard. Kau cepat habis, kau cepatlah keluar kan. Tapi standardnya selalu kebiasaan 5 tahun lah. Kelas Halim pula aku kena 8 tahun. Okay. Jadi kau bayangkan yang budak kelas 7, budak kelas 8 tu umur dia orang berapa? Standard selalu mesti 20 lebih. Memang brother zaman-zaman tu kan. Ada yang tua pun ada. Yang aku ingat lagi sampai sekarang, nama dia siapa Azhar. Kita panggil dia Bonza. Memang badan besar babe. Waktu dia belajar Bagong, dulu, macam bagong lah. dia badan sedap. Jadi Pikul-pikul balak punya badan kan. pikul balak. Bayangkan. Mana dapat perkataan pikul balak tu? Sebab aku mengenangkan dia pernah pikul sebatang kayu, tiang elektrik yang panjang yang lama tu dipikul. Yang petak Sebab tu dia tu pun orang panggil dia Bonza. Dalam waktu zaman tu dia badan dia macam gitu dah. Macam Brock Lesnar lah siap. Besar babe. Tak, saya nak tanya sikit ni. Kenapa dia angkat tiang lampu tu? Itu aku tak ingat. Kenapa? Dia angkat daripada masjid dia bawa balik ke asrama. Aku tak tahu sebab apa. Adalah kot. Takkanlah madrasah nak job apa. Yelah, mana tahu. Tak, dia sebenarnya tiang elektrik tiang dalam madrasah. Mungkin sana pindah tiang ke apa ke. Sebab aku nampak dipikul semua ada. Petang-petang. Dengan pakai seluar. Masuk tu raya. Patutnya tak boleh panggil dia Bonza. Badang. Makan mentah siapa? Badang yang kat pokok. Bonza. Sampai sekarang lekat Bon nama dia. Maulana Bon. Dia habis dekat Yala. Memang Maulana. Dia belajar hafiz. Lepas tu habis. Lepas tu kelas alim dia masuk sampai kelas 2, kelas 3. Lepas tu dia sambung dekat Thailand, Yala. Dia habis di Yala. Sekarang umur berapa dia? 50 ada? 40 lebih aku rasa. Sebab waktu aku belajar tu pun umur dia dekat 30 dah. Masih kontak lagi? Masa aku jumpa masih kontak. Gambar dia. Baru ni member aku hantar. Tak apa, sambil kau cari. Sambil itulah kau cerita sekali. Lepas tu ni kita cerita pasal yang pau tu satu lagi pula budak-budak madrasah ni ialah ada yang dah ada lesen kan. Bila time dia kita orang tak adalah outing mingguan. Cumanya kita orang ada cuti tahunan. Macam aku cerita dulu kan, cuti tahunan yang setahun 2 kali tu kan. Bila cuti ramai-ramai semua keluar. Bila semua dah balik. Okay. Ada yang selalu geng-geng KL dia panggil bas lah datang madrasah. Settle lah satu part. Tapi ada kadang-kadang ada yang tak ambil bas pun. Dia orang pergi bus stand lah nanti. Ada yang tidur awal, balik lambat sehari, tidur hotel kan, jalan kat bandar. Adalah macam-macam lah trik dia orang. Kejap ni, ada satu soalan. Kau keluar tu kau pakai baju asrama tak ni? Ada pakai yang baju pakai jubah tu? Ada pakai jubah, ada yang pakai, bergantung pada selesa lah. Dah tak kisah pun. Kau masa kau pakai baju asrama kan? Kalau kena baju keluar batik batik okey. Dalam tak boleh pakai baju dalam putih. Tak boleh pakai t-shirt. Takut nanti kita merayap tempat lain. Betul lah. Betul sedap lah gaya. Ini tampung kau hilang muka Betul. Sama je muka dia. Daripada aku belajar macam gini muka dia. Ni gambar yang terbaru dia macam gitulah muka dia. Boleh angkat tiang elektrik. Sekarang dia apa? Imam. Sekarang dia kerja kampung ni tak silap aku. Dia orang kampung dekat Ulu Jempol tak silap aku. Okay, teruskan ni. Lepas tu yalah kita semua ke bandar lah kan. Ada yang balik. Dia selalu lepas budak-budak pagi lah. Pagi tu dah boleh keluar. Maknanya ada yang balik tengah hari lah. Pas tengah hari ada. Selalunya yang dekat KL tu semua tu yalah Terengganu KL kan dekat lagi kan. Maknanya itu yang tengah hari lah.
pelepasan tengah hari. Maknanya bas kat bandar pukul lepas Zuhur, pukul 12, pukul 11, tak pun pukul 10. Takkan dia orang nak stay lama-lama daripada pagi kan. Tu yang stay kat asrama Tapi dulu. ada juga nak merayap. Okey. Bas malam. Faham. Pukul 9, 10 adalah bergantung. Ada yang nak keluar awal, ada kalau selalunya aku kalau waktu dah hujung-hujung tu bas selalu malam, petang baru aku gerak kan. Kau ambil paling last lah bas. Tak juga. Tak juga Balik JB shoot mana ada, kadang-kadang mana ada siang. Kalau pagi pun pagi sangat pukul 9 tak sempat. Betul. Yalah daripada malasan nak ke bus stand pun. Tapi kadang-kadang yalah memang kita nak malam tu yalah happening. Ramai semua. Kau bayang kat bus stand stesen bas tu semua Ratus ada dia? Ratus ada? Ratus lah. Sekali keluar 400, 500. Berhenti sekali keluar. Pegang kan bandar tu kita pegang. Orang kat situ. Ni tak sampai masa sambutan Mak Hijrah. Gambar-gambar dengan pakaian dia. Dah Mak Hijrah ada perarakan. Tapi lah satu lagi benda-benda macam itu kat Terengganu biasa. Itu pandangan biasa lah. Takkan ada wujud lah Mak Hijrah ke apa. Tapi bila kalau kau yang datang kau yang rasa aku sampai Mak Hijrah kan. Tapi itulah Terengganu kan. Masalah ni beratus di kat situ. Tapi memang hari-hari pun macam itu juga. Biasa lah. Memang itu pandangan biasa. Cumanya bila kita orang datang melebihkan lagi lah. Lagi chaos lah. Chaos habis. Bus stand dia besar? Kecil je. Terengganu, Kuala Terengganu. Dia ada dulu ada dekat Tanjung. Kalau yang keluar ada yang dekat dia punya kat yang bandar. Itu tapi itu lebih kepada yang dalam daerah. Yang untuk pergi negeri-negeri lain dia ada satu lagi kat Tanjung. Tapi sekarang aku tak tahu Tanjung tu pun dah tak ada dah. Dia pindah semua dekat ni kot. Kuala Terengganu ke? Aku tak pasti. Yang baru punya kat mana. Yang baru dekat Maidin lah. Rasanya kot. Ya. Tak update dah aku. Berapa tahun lepas aku pergi Maidin. Kalau dekat dengan Maidin boleh tanya Alec lah. Alec dekat rumah dia. Mau COD lah. Mau COD lah. Maidin. McDonald. Jadi selalunya kejadian berlaku waktu balik jarang nak jadi. Sebab dia serentak dah ramai-ramai duduk dekat bandar kan. Dia selalu jadi bila nak balik. Balik ke asrama. Nak balik ke madrasah lah kan. Daripada dah habis cuti kan. Sampai selalunya pagi lah. Pagi tu subuh. Yalah kan kita naik bas ini malam sampai sana subuh kan. Waktu tu kat surau tu memang waktu tu surau tu kita pegang lah. Nak jadi cerita. Ini betul-betul yang apa yang aku nampak depan mata lah. Ada je kes-kes yang kecil-kecil yang lain. Tapi yalah benda tu biasa lah. Ini kes yang betul-betul yang nak bagi tahu bandar KT tu budak madrasah waktu tu pegang. Pagi tu sampai aku ingat lagi nama dia. Siapa nama dia? Nizamuddin. Kita panggil dia Hang. Badan kecil je tapi badan berketul habis. Hang panggil dia? Nama dia Hang. Asal Hang? Sebab dia orang pelih. Tu lah. Macam aku lah orang panggil Lakin sebab aku duduk Lakin. Tapi masalahnya aku tak expect pun dia duduk orang Belis. Asal? Dia berbual biasa. Dia cakap Terengganu macam orang Terengganu. Selama aku kenal dia tu dia cakap Terengganu. Tiba-tiba lah sekali yalah dah hujung-hujung kan kita tanya kenapa orang panggil Hang. Aku duduk Belis. Pula. Betul. Tapi dia dah tak panggil pelih dah. Tapi bila dah habis belajar Peling. Tapi bila dah habis belajar memang kita nampak lah Terengganu tu dah hilang lah. Memang dia dah cakap orang belah-belah pelih lah. Tapi memang waktu kat Terengganu waktu belajar dulu kau tak expect langsung dia orang utara lah. Itulah cara-cara nak selamatkan diri pun ya kan. Tak juga. Cakap bahasa Terengganu. Kau membesar kat situ je. Memang kelebihan orang Melayu. Adapt jadi satu. Berbual dengan Cina. Bos, kita mesti cakap Cina. Padahal kalau cakap Melayu biasa Cina boleh. Tu faham je. Melayu punya terror tu. Sambuli. Satu lagi disebabkan kita membesar kat sana lah. Macam kita orang memang masuk tu yalah majoriti daripada Jam 6. Yalah kalau kata kau sampai ke kelas alim tu bayangkanlah 5 tahun 8 tambah 5 berapa? Berapa banyak tu? 13 tahun. Okey. Ada tak yang dah 13 tahun masuk kelas alim tak alim? Ada kan? Ada. Tak tahulah Wallahualam. Alhamdulillah. Alhamdulillah lihat. Aku takut juga kalau aku yang masuk. Itu aku jumpa. Dia tak alim. Tapi alhamdulillah lah agama ni yalah dia fitrah lah. Susah nak cakap kalau kau belajar alim tak alim. Yelah. Soalan tu sukar juga kan. Maafkan saya. Bila hati jadinya pagi tu okey lah. Hang ni lepas settle semua subuh apa semua dah mula lah. Dia macam biasa juga. Balik daripada bercuti pun kau ada satu hari free.
Terpulang lah kau nak terus balik madrasah atau bukan nak merayau kat bandar lah. Selalunya dia orang ni merayau lah petang balik. Sebab dia tutup gate petang kemasukan pukul sebelum maghrib. Jadi kau sepagi tu seharian tu kau free lah. Maknanya kau kena sampai sebelum madrasah aku nak kena masuk maghrib. balik ni. Jadinya dia turun-turun lepas sembahyang subuh tu, turun-turun cari kasut dihilang. Surau lah. Dia pakai waktu tu apa, Converse lah aku, Converse high cut warna putih. Dia cari hilang. Yelah dah lah pakai kasut. Waktu balik mana ada bawa selipar apa semua. Selipar tinggal dekat asrama. Berkakilah ayam. Alamak. Sehari tu dia berkaki ayam. Dekat bus stand tu. Kat bandar berjalan juga ambil kaki ayam. La ilaha illallah. Tawaduk. Bukan tawaduk. Bukan tawaduk. Dia orang panggil apa dia kalau yang jenis Zuhud. Zuhud. Jadinya dia tak kisah pun lah. Satu lagi dengan kawan-kawan, dengan ramai. Tak peduli lah mana. Tak ada siapa peduli pun. Tak ada yang ketahukan tu. Gila dia waktu tu, zaman tu dia senior dah. Kau ketahu memang kena tibai lah. Jangan pasal. Dan dia pun memang jenis tak bercampur dengan orang sangat. Cumanya dia ramai. Member tahan. Dia dekat depan Mana? Dia orang dengar dia tak ada kasut, semua kata macam mana siapa semua pakai cari. Orang lain risau orang carikan siapa rembat kasut dia ni. Tak ada risau sebab apa? Dia tak ada kasut kan? Kasut kau. Dia tak ada. Sebelum kena gitu. Boleh cari sebelum aku punya kan. Tapi yelah benda tu yelah mencari juga kan. Satu lagi pagi subuh tu gelap, tak nampak apa kan. Jadi tak ada buat kerja sangat. Dalam nak masuk tengah hari macam tu. Lama lah ni. Lama. Tadi sudah dari Cina ni pun. Lamanya kan. Lama. Dia jadinya yalah pergi sarapan apa semua. Lepas tu yalah dia ada sikit-sikit lah. Ada yang sampai subuh, ada yang sampai pukul 7, ada yang sampai pukul 8, ada yang sampai pukul 10. Yalah sesi pas sampai tu kan. Peak dia di stesen bas. Yelah semua dah sampai, pot dia kumpul kat situ kan. Ada yang sebab ada setengah-tengah tu yang terus naik private sapu. Ada yang nak naik bas nanti balik ke madrasah kan. Jadi dia berkumpul kat sana apa semua. Dah duduk minum-minum. Tutup. Dia boleh perasan pula ada seorang mak brother tak tahulah. Orang luar pet ke mana ke, pakai kasut dia Alamak. Masih ada lagi kat situ dia boleh datang cakap kau minta. Jong, kasut ni kasut siapa kan? Macam kasut aku. Dia dengan tak pakai kasut. Kan? Tengah sedih ni kan. Yalah waktu zaman belajar memang zaman-zaman tu kasut sayang lah. Benda ada satu je. Converse mahal ni. Wallahualam lah zaman tu macam mana kan. Jadi minta lah. Brother tu boleh teging, bangun berdiri. Dia cakap lah, apa salah nak tuduh aku kan? Ni aku punya kasut lah. Dia kata tak, aku kenal kasut aku, dia kata kan. Sebab aku tahu tak dia tahu lah dia pergi seorang je. Memang seorang je. Okay. Dia minta elok, dia cakap kan memang dia tahu ada tanda-tanda yang kata kasut dia. Brother tu teging. Teging siap ketuk tiang. Cuba tunjuk apa? Tunjuk nak tunjuk power lah. Tunjuk terror lah. Dekat. Ingat terror satu lagi macam aku cakap tu lah, hang tu badan dia kecil. Dia kecil macam duk lebih kurang duk tapi badan tough. Betul-betul. Berisi sedap lah. Betul, maknanya macam pendekar tapi kecil. Maknanya kalau berdiri tu yalah, kecil macam mana lagi Li aku nak cakap ni. Lepas tu dia satu lagi kan dia orang pakai yalah kurta semua. Tak nampak lah kalau kau pakai t-shirt memang nampak lah shape body semua kan. Pakai kurta kan nak nampak apa je. Dia dah teging, dia ketuk tiang berdiri macam tu kan. Bila ketuk tiang tu semua budak madrasah kat situ semua bangun. Rumahnya penuh kat situ. Tu budak madrasah semua. Aduh, dengan bonsa-bonsa tu ada dekat atas. Turun daripada dia jumpa kawan dekat atas kan, turun. Padahal si Hang tu tak panggil pun budak-budak tu kan. Tak panggil. Yang panggil brother tu. Aku tak tahu budak-budak aku datang kau yang panggil kan. Sebab satu lagi ialah semua sedia maklum. Kasut dia tak ada. Lepas tu mungkin waktu dia nak pergi tu dia beritahu lah, itu macam kasut aku. Semua dah standby. Jadinya yalah orang kata kisah tak kisah lah kan. Satu lagi ialah kita waktu tu memang kita tahu Hang tu jenis macam mana. Dia pun teging juga. Cumanya dia ada cara dia lah minta elok-elok.
waktu dia ketuk tu, yelah waktu minta tu pun budak-budak kawan-kawan geng-geng Makpet tu pun dah kecoh dah nak tunjuk. Oh, dia ada geng ke? Ada situ? juga. Sekarang ni nak tunjuk siapa paling banyak. Dia pun sama tergeng kan macam tu kan. Dia pun dah mula-mula kecoh. Dia pun waktu tu dah mula hint kawan-kawan dekat atas. Makpet tu. Yang Makpet tu. Panggil apa? Tak tahulah dia panggil ke dia telefon kontak ke apa. Sebab proses minta tu pun panjang juga. Berbual. Sampailah dia ketuk tiang. Dia ketuk tiang tu semua bangun. Semua bangun, dia ingatkan kawan-kawan dia ingat kawan-kawan dia kat atas. So backup dia rupanya kat atas pun budak-budak madrasah yang dah ada kawan-kawan dekat sana pun backup kat sini juga. Kau memang satu sesi bas tu tak boleh cakap apa. Dia dengan pakai ada yang pakai jubah apa semua memang boleh nampak yang bangun ni ada yang standard pakai jubah. Aku dah bayangkan. Yalah, bayangkan. Yang Makpet tu nampak tu berdiri je kat singa dia. Kat atas panji hitam. Aku bayangkan ni kat telinga dia bunyi talqin lah. Alamak. Mati itu benar. Itu apa cerita dia? Lepas budak-budak dah datang dekat dengan dia, budak datang. Berdiri saja kan? Berdiri dulu. Lepas tu baru ada orang menjerit. Siapa si itu? Tak tahulah siapa. Tapi waktu tu kawan budak-budak madrasah lah yang tu-tu ni kan. Yang rasa boleh makan Makpet tu. Dia sound kan. Benda kan. Jerit kuat-kuat. Lepas dia cool down. Memang dia buka kasut bagi. Aduh. Ya kan garang. Tak ada garang. Tang. Dia tengok budak-budak tu. Budak-budak aku. Tapi dia tengok jubah ni. Budak berjubah. Terus dia. Terus sakit pula. Sakit ni, tangan sakit. Tapi yang aku rasa lah itu antara yang paling rekod yang pernah terjadi. Tapi tak sampai bergaduh dia Dah kalau orang ramai macam gitu. Yelah Aku ingat dia tergeng dia all the way terus. Budak-budak tu all the way. Tak peduli kan budak-budak tu. Yelah kena-kena kalau ada dalam tu budak-budak Sabah ke budak-budak Sarawak, tu kau boleh main kira tu semua. Yelah kau apa kau dah tahu kan, kau dah gimbat kan. Gerak tempat lain. Gerak tempat lain. Tahu pendekar tahu. Tahu. Gerak. Dia salah ketuk. Kalau setakat salah ketuk. Aku dapat bayangkan orang tu kremping, dia tak berapa nak ni kan. Yelah. Mungkin dia rasa dia boleh makan lah. Budak kan. Dan dia tengok budak tengok kecil kan. Satu lagi mungkin dia ingat budak-budak madrasah ni budak-budak kan. Dia tak tahu yang tua pun belajar situ juga. Yelah. Macam aku cakap tadi, yang 8 tahun campur 5 tahun, situ dah 13 tahun. Kau masuk umur 12. Tak jadi apa. Kau tambah. Ya. 25 kan. Maknanya itu kalau kau ikut standard prosedur dan kau dah nak habis 25. Campur yang masuk lepas SPM, campur yang masuk lepas PMR, dan naik lagi. Tak jadi apa. Kan? Ada yang masuk memang dah belajar kat madrasah lain, umur dia mungkin 18. Masuk situ. Kau bayangkan 1 Muharram permulaan dari atas. Ya Allah. Wah, semangat orang kan. Bayangkan lagu-lagu gitu keluar kan. Makpet tu dah belah kasut. Dari kota Dah belah kasut dia. Kasut. Nak belajar agama. Ada kosong tak? Tak faham Tapi yelah, dia macam nak cerita sebelum ni sepanjang aku, dia tak ada pernah jadi lagi kes macam gitu. Paling pun yelah yang naik dalam bas, bawa dalam bas. Dia tak boleh buatkan yang yelah ni sebab isu time orang tengah balik. Kelompok yang kecil kan. Semua unite kan. Best tu. Dia ada yang siap beritahu lagi. Dia kata macam malaikat bangun. Best asal. Sebabnya satu, sebab dia kalau kata waktu kau nak balik, kau dah tak pakai jubah-jubah sebab kau nak balik kampung kau sendiri. Ini kau nak balik madrasah. Mesti dah ada Lepas tu standby. dah tengah hari. Selalu dia orang nak mandi-mandi, dah pakai jubah, dah siap tinggal nak naik bas. Yelah dah masuk madrasah kan. Hilang dah lah seluar jin ke apa semua dah tak ada, dah simpan lah. Maknanya dah siap lah. Paling-paling kurta lah. Yelah, aku cakap warna putih semua. malaikat datang tolong ni. Aku seorang je nampak jubah-jubah putih ni kan. Takut dia kan. Yelah jubah kopiah kompom lah. Kan. Kopiah kompom, rambut kepala botak. Aku teringat yang Unite tu kan. Sebab aku dulu teringat kalau gaduh macam masa gaduh dekat SAB dulu, gaduh dengan Cina kan. Kita gaduh, mama ni Melayu dengan Cina kan, gaduh-gaduh. Lepas tu ada satu part tu kita macam kalah tau. Kejap lagi ada satu orang ni, come on, kita Melayu.
Kita Melayu. Aduh. Takkan yang Melayu diam. Yang nerd pun pukul tu macam semangat tau budak ni. Gila. Tak, dia semua sekolah macam tu je. Semua sekolah macam tu. Tak, aku first time tengok yang gaduh. Kalau tidak memang Melayu je. Tapi kalau itu macam kalah pula kan. Kalau kita turun jalan tu macam bukit kan. Kita turun. Come on. Mana Melayu-Melayu? Macam lawan ni tu Jepun Asyali. memang jadi mak kilau kan. Yang nerd pun belasak. Lantak kau lah. Jamah-jamah Jamah-jamah je. Yang ada tendang lagi. Janji ada. Piat telinga. Bodoh. Aduh, jolok-jolok hidung ah. Kayu halus ni. Mampu. Tapi yelah waktu tu sebenarnya dia banyak Unite. banyak faktor. Satu memang yang pernah kena pau dulu seorang-seorang geram juga kan. Time tu lah kan. Kumpul point. Tapi memang waktu tu kalau ada yang dah dia sebenarnya genting juga waktu tu. Dah nak bersilat dah. Tapi itulah yang macam Bonza tadi tu turun. Dia lah slow talk. Sebabnya Bonza tu dia baik juga dengan geng-geng Boston. Dia dah sasar, dia budak marasah juga kan. Dia slow talk lah. Sebab memang kalau ikutkan memang berentak lah. Bontak aku ingat berkecah lah. Jadi perang badar lah aku ingat. Perang yang kita kalah perang apa? Perang Uhud. Jangan yalah, takut nanti kalau ada gaduh-gaduh ada tetangga kasut kita dah ambil dulu. Tu kita kalah. Sebabnya dia slow talk. Dia kata yalah tapi budak Boston waktu yang belah-belah atas banyak backup. Yalah kawan dia kan. Yang budak bawah tu yalah kalau kena pukul aku ingat budak-budak atas biarkan je kot. Tapi yalah mungkin tak syok lah. Nanti mungkin ada isu-isu bangkit lah sama-sama dia orang kan. Jadi yang dah slow talk bila dia buka tu. Ya, slotot tu lah last kali dia buka lagi. Kalau tak teging, tak nak buka juga. Member dah tunggu juga minta kan. Oi, mak datang. Aku rasa yang minta RM1 kat ni permai tu dia kot. Jauh. Tebak bawa. Dia terfikir kan. Kenapa ramai sangat? Kalau aku tak terus tiang. Kalau aku tak ketuk tiang, tak kompos jadi aku punya. Kompos memang aku punya. Tu yang terus masuk kat tu RM1. RM1 aku ingat dia. Sebab yalah kalau tanya yalah antara yang teging-teging kat tu, aku ingat lagi nama-nama dia semua. Tapi nama dia orang sedap babe. Nama apa? Nama yang teging-teging kat Marasah tu nama sedap babe. Yalah macam Islamik Hang tu nama dia Nizamuddin. Ada seorang tu adakah dia Udin yang Azam? Lepas tu siapa lagi nama dia Hawari. Hawari nama Hawari. Hawari apa maksud dia? Tak tahu Ada Quran ada juga nama dia. Al-Jahari tu. Dulu aku belajar nasyid, brother tu nasyid nama Hawari. Bulan nasyid dia. Hawari. Apa aku lupa. Ada seorang budak Sabah tapi itu dia tak. Itu dia aku dengar dia bergaduh dalam madrasah je nama. Dia nama sama macam aku. Orang panggil dia Mahfuz Sabah. Mahfuz Sabah. Mahfuz Sabah. Jadi kalau bergaduh kayu depan ada paku. Sial. Sabah macam tu. Siapa lagi Dah. Wallah alam. Tapi aku dengar selalu itu kalau dia bergaduh dia turun dia bawa tu lah kayu depan ada paku. Memang settle lah sial. Tak lah, aku rasa pun orang pun takut. Okay settle. Dia tak takut. Fight lah. Tak tahu belah sana bawa apa pula. Dia kat Sabah kan aku duduk Labuan kan. Ramai member Sabah. Jika ada dekat mana tu Tawar pun ada satu tempat memang orang luar nak masuk pun takut. Labuan Labuan hari ni kosong kes. Okay, teruskan. Lepas tu dia punya degil budak dia, plastik tu dia paku tu dia stick. Paku? Dia orang kreatif lah bab-bab tu. Memang modify. Pacak punya kat orang. Kompom. Dia tak boleh modify. Modify jadi canggih, jadi ganas lah. Dia cakap budak-budak ni. Lepas tu tak tahu siapa yang buat dah. Ada ramai. Ada yang member aku cakap dia gaduh kan dengan budak-budak situ kan. Member dia tu paku dah atas kepala ni. Alamak. Pegang ini cabut itu. Boleh pergi lagi. Cakap bapak budak-budak. Dong ganas Gila. Diorang kalau gaduh jalan aja. Ya. Tapi ada yang tadi pacak ada yang pacak ni zakat. Itu ada lain cerita dia. Okay. Nanti kita sambung zakat di dahi. Episod seterusnya. Zakat di dahi.
Kita awalnya tadi cerita pasal ni Lain quarantine COVID, tak apalah. Ya. Kita akan berjumpa semula di episod yang seterusnya. Episod part kedua. Assalamualaikum.